Assalamualaikum. Apa khabar semua? So jadi hari ini saya bersama dengan perempuan, saya nak masukkan tiga sekejap. Alright, sudah ngam So jadi siapa bersama saya bagi masa dalam 3-4 saat lah. So kita kena start kita nak kena start cepat. So masa paling banyak kita boleh bagi nak tunggu kawan 3-4 saat dan selebihnya kita nanti sesiapa yang sertai kemudian boleh dengar balik So jadi hari ini macam biasa kita yet untuk masih lagi nak bercakap tentang ilmu kewangan. Okay, so kenapa? Sebab kita yakin dengan adanya ilmu, segala-gala cabang simpanan atau pelaburan kita pasti akan beroleh manfaat lah. Alright. Okay. So jadi siapa bersama saya boleh komen so that kita boleh tengok siapa yang pagi-pagi ni kan. So kenapa pagi? Sebab in according to many investors morning create the best decision in life. So sebab itu orang digalakkan bangun pagi sebab pagi ini memberikan kita ruang untuk berfikir dengan lebih baik. Orang kata kalau pagi ni kita belajar atau kita membaca kita lebih cerdik lah insyaAllah. So jadi sebab itulah kita galakkan tuan-puan untuk bersama kita pagi-pagi supaya kita boleh bersembang dan berbincang. So siapa-siapa yang bersama saya hari ini kita nak bagi tahu kata kalau kita nak menabung emas, ada beberapa perkara yang kita kena pertimbangkan sebelum kita mula menabung emas. Dia sama je buat apa-apa pun tak boleh main taram je tuan-puan. So jadi nak kena ada ilmu, nak kena ada beberapa pertimbangan sebelum tuan-puan mula menabung emas. Alright, so siapa bersama saya, sila komen, selamat pagi ke, Assalamualaikum ke, apa khabar ke, So ada soalan-soalan ni kita boleh bincangkan sebab kita cuma ada masa dalam setengah jam ke 40 minit sebelum saya nak memulakan hidup untuk masuk office nak bekerja kan. So jadi ini adalah salah satu impian saya untuk setiap pagi bangun kita nak cakap tentang ilmu sebab saya tengok terutamanya kaum wanita, masih ramai lagi kaum wanita yang belum celik ilmu pelaburan, keuangan dan juga emas. So, cik puan, cik, apa yang saya usahakan selama bertahun-tahun ini adalah untuk menjadikan wanita hari ini lebih kaya, lebih bahagia. So, kalau mak mentua halau keluar dari rumah, waris halau tinggalkan berebut segala mak nenek harta faraid, kita masih boleh senyum dan hidup berdikari. Dan kita kena ingat dalam rumah tangga, saya selalu cakap ada dua perkara yang kita kena ingat. Cerai itu pasti sama ada cerai hidup ataupun cerai mati. Jadi apa yang kita nak buat? Kita tak boleh buat apa-apa sebab semua ini adalah takdir Allah. Tapi kita mampu melakukan persediaan untuk melindungi masa depan sendiri. Alright? So selamat pagi semua yang menyertai saya. Terima kasih Puan Rahimah Tuman setiap pagi belajar. Alhamdulillah ini adalah salah satu daripada majlis ilmu yang kita nak kongsikan. Okey, yang pertama tuan-puan. Sebelum tuan-puan menabung emas di akaun emas Gap. Kenapa saya cakap akaun emas Gap? Sebab kalau tuan-puan cakap tuan-puan simpan emas ini adalah emas perhiasan. Emas perhiasan adalah untuk berhias. Dia bukan simpanan emas yang sesuai untuk jangka masa yang panjang. Simpanan yang baik untuk jangka panjang adalah emas yang berketulinan 999. Sebab apa? Sebab spread dia lebih rendah. Dia tak ada kos upah. Sebab dia punya ketulinan adalah ketulinan 999 tanpa campuran logam lain. Ramai orang duk kata emas perhiasan, emas tulen. Sebenarnya emas perhiasan dia ada campuran logam dan emas 999 dia tidak ada campuran logam. Habis tu dah kata tak payah beli emas perhiasan, kat lupa beli juga, pakai juga. Betul, saya pakai juga sebab emas perhiasan menepati konsepnya iaitu berhias. So jadi kita pakailah untuk berhias supaya tak adalah nampak kosong je. So jadi wanita okey pakai emas macam ni, suami-suami okey belilah emas perhiasan dekat isteri. Tetapi kita tak ada nak duk gila, nak pakai emas perhiasan sampai penuh dekat badan macam pokok Christmas. Tak, kita tak akan buat macam tu tuan-puan. Jadi apa yang kita buat? Kita cuma belilah 2-3 urat untuk bagi manis. Pakailah bangle sikit, pakailah rantai sikit, pakailah cincin sikit. Tak ada kita nak pakai besar-besar macam pokok Christmas. Yang lebih itu kita tukarkan kepada emas pelaburan. Alright, so kena faham dulu bahasa asas ni.
Tapi tuan-puan, emas pelaburan, kalau dulu orang kaya je boleh menabung emas pelaburan. Sebab apa? Sebab emas pelaburan ini satu ketul macam ni 10 gram, nilai dia adalah 2,600. Okey, 2,600 lebih bukannya tepat-tepat 2,600 ni tuan-puan gaji seorang eksekutif. Jadi apa yang tuan-puan perlu buat adalah bagi yang bermodal kecil, tuan-puan boleh mendaftar ke akaun emas dan bila menabung emas serendah RM100. RM100 dapat berapa? RM100 dapat 0.3 gram. Bila tuan-puan menabung 0.3 gram, tuan-puan ulang menabung 100, insya-Allah dalam tempoh 12 bulan tuan-puan akan dapat memiliki lebih kurang 1 dinar. Tuan-puan boleh dapat 1 dinar, 4.25 gram. Bila kita menabung di akaun gap, jangan keluarkan dulu. Kumpul dulu dalam bentuk gram, kumpul dan kemudian selepas itu barulah kita keluarkan emas dalam bentuk sama ada dinar iaitu yang bulat ataupun jongkong emas. 4 segi. Emas pelaburan dia cuma ada 2 bentuk lah. Sama ada dinar ataupun 4 segi. So dengar dengan jelas tolong komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada rakan-rakan yang memberi salam. Alright. So sebelum tuan-puan memulakan simpanan emas, sebab apa kita nak pastikan kita simpan dan untung? Ramai orang dia kata apa? Simpan emas rugi sebab ada spread. Mai saya nak cerita. Kalau tuan-puan menabung wang tunai pun ada spread, cuma dia digelar inflasi. Alright, risiko kita menabung wang tunai dekat institusi macam ASB, tabung haji adalah dia sama ada pulangan tahunan itu dalam bentuk hibah, bonus dan dividen naik atau turun. Tapi dengan mereka kita melihat penurunan atau trend berlakunya penurunan dalam pulangan bonus tabung haji dan hibah tabung haji, bonus dan juga dividen ASB. Tapi jangan tolak wang tunai jangan tolak wang tunai. Tak apa, simpanlah wang tunai. Cuma saya nak cerita, kalau emas kita panggil spread, risiko dia adalah spread. Spread itu adalah susut nilai. Sebab itu saya kata kalau tuan-puan takut spread, sebab itu tuan-puan jangan simpan emas perhiasan. Sebab emas perhiasan spread lebih tinggi, susut nilainya lebih tinggi, antara 25% hingga 40% berbanding emas pelaburan, spread dia cuma maksimum 9%. Nampak So tuan-puan jelas faham kenapa? Kalau tuan-puan kata rugilah simpan emas, sebab simpan emas ada spread. Kerana apa tuan-puan rasa rugi? Nombor 1, sebab tuan-puan memilih jenis emas yang tidak sama. Kalau tuan-puan masih bercakap kata, oh semua emas sama, maksudnya tuan-puan belum ada ilmu emas simple. Alright? So jadi kalau kita simpan wang tunai, kita tetap ada juga risiko iaitu inflasi dan penurunan hibah, bonus atau dividen. Itu adalah risiko kita dan selain itu risiko yang terusnya adalah sekiranya berlaku ekonomi kolaps. Orang kata ekonomi kolaps siapa nak beli emas? Jangan bimbang. Emas kalau tuan-puan dalam mana-mana negara di seluruh dunia, tuan-puan tetap akan dapat jual emas. Tetapi mata wang sekiranya hilang nilai, automatik kekayaan tuan-puan akan habis. Ini adalah risiko mata wang. Sama juga dengan hartanah. Hartanah orang kata, oh simpan hartanah lagi untung dari emas sebab emas ada spread. Hartanah pun boleh jatuh nilai tuan-puan. Kalau tuan-puan belajar sesetengah area dekat Bukit Beruntung, dekat Highland Tower, sekarang jenis Highland dengan keadaan pandemik, nilai hartanah semakin menurun di setengah lokasi. Sama tuan-puan. Sebab itu yang kita kata yang membezakannya adalah cuma ilmu. So jadi apa lagi? Okey, tuan-puan kata oh simpan unit amanah. Sama, unit amanah juga ada ejen atau consultation fee antara 1.5% hingga 3%. So sama, tuan-puan tetap kena bayar juga. Hartanah pun sama. Bila kita jual, sama ada kita kenakan cukai ataupun setiap bulan, setiap tahun kita kena bayar cukai pintu dan juga cukai tanah. So dia sentiasa, setiap cabang dia ada kos dia. Di setiap cabang ada kos dia. Yang membezakan adalah kos emas dia dah tetap 9% sahaja. Jadi kenapa macam mana nak hadapi risiko spread ini? Mudah tuan-puan. Sebab itu saya selalu cakap bila tuan-puan nak menabung emas kena ada mindset, jangan
menabung emas hari ni bulan depan jual. Jangan menabung emas hari ni tahun depan jual. Tak boleh. Bila tuan-puan menabung emas, tuan-puan perlu sasaran untuk peram minimum antara 3 tahun dan nak baik lagi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun. Emas simpanan jangka panjang. Sama juga macam duit. Kalau tuan-puan jual hari ni, masuk ke hari ni ke SB, 3 bulan kemudian keluar, lepas tu masuk balik SB, 3 bulan kemudian keluar, tuan-puan pun tidak akan dapat pulangan. Sama juga dengan hartanah, kecuali yang pemain yang berilmu macam flip lah, dia orang jual, dia orang flip hartanah, itu different story. Tapi kalau orang biasa-biasa macam kita, sama tuan-puan. Sebab semua cabang pelaburan dia ada dua, iaitu volume dan tempoh masa. Apa yang tuan-puan perlu ada? Matlamat dan juga ilmu. Kenapa nak simpan emas? Sebab nak bersara selesa, sebab nak bebas hutang jahat, sebab banyak sebab yang kita nak simpan emas. Dan yang tentu yang paling utama adalah emas adalah pemilikan hakiki. Maksudnya apa? Tuan-puan simpan emas, tak ada orang tahu jumlah kekayaan tuan-puan. Sebagai contoh, Kak Lupa hari-hari duk tunjukkan emas 999 dekat tangan saya 2 ketul ni kan. Nilai dia adalah 14.25 gram. Berapa jumlah nilai 14.25 gram ni? 3,600. Tapi ini actual tuan-puan tak boleh tahu berapa jumlah kekayaan emas saya. Yang tuan-puan saya cuma pegang 10 gram dan 4.25 gram. So jadi itu yang kita kata, emas ini dia dikeluarkan daripada rekod keuangan. Bank tak tahu, kerajaan tak tahu, so banyak negara-negara lain pun tak tahu jumlah simpanan emas kita. Alright, so siapa masih bersama saya? Assalamualaikum semua, selamat pagi. So kalau ada soalan boleh tanya, tapi nasihat saya mudah. Sekiranya tuan-puan RM1,000 pun belum ada wang tunai, jangan simpan emas. Jangan simpan emas selagi tidak ada dana cemas. Ni kena faham. Sebab apa? Sebab ramai orang dia simpan emas, lepas tu bulan depan dia terpaksa jual, dia rasa simpan emas ini rugi. Kenapa rugi tuan-puan? Sebab kita tidak berilmu lah. Kita tak buat persediaan. Sebelum kita menabung emas, apa yang kita kena buat adalah kita kena pastikan kita ada dulu simpanan dana cemas dalam bentuk wang tunai. Supaya sekiranya berlaku apa-apa kecemasan atau keperluan-keperluan instant, keperluan-keperluan segera, contohnya tiba-tiba tayar kereta bocor, contohnya tiba-tiba anak sakit, contohnya tiba-tiba isteri masuk hospital, contohnya tiba-tiba rumah atap bocor. So ini adalah antara kecemasan-kecemasan yang berbentuk instan, yang bila tuan-puan ada kecemasan dalam bentuk ini, tuan-puan perlukan assist yang segera dalam bentuk wang tunai. Selebihnya, kenal pasti mana duit yang tuan-puan plan untuk peram selama lebih 3 tahun. Sebagai contoh, sebulan kita lebih RM1,000. Sebab nak menabung kena ada lebihan. Kalau tak ada lebihan, macam mana nak menabung? Betul tak? Contoh tuan-puan setiap bulan cukup makan je, ataupun setiap bulan tak cukup gaji, kena berhutang pula dengan Along, kena berhutang pula dengan kad kredit, kena berhutang pula dengan personal loan. Bermaksud tuan-puan adalah orang yang negatif cash flow. Negatif cash flow tidak sesuai menabung walaupun dalam cabang emas, unit amanah, ASB, hartanah, tak boleh. Sebabnya nak menabung syarat dia kena positif cash flow. So jadi bila kita ada pendapatan setiap bulan, sema ada tak positif cash flow? Sekiranya ada positif cash flow, sebagai contoh ada lebihan RM1,000 sebulan. Apa yang tuan-puan perlu buat adalah asingkan sebahagian dalam bentuk wang tunai, asingkan sebahagian dalam bentuk emas. Kenapa? Sebab yang bahagian untuk wang tunai ini untuk kegunaan harian dan bahagian untuk emas ini untuk simpanan jangka panjang. Alright? Bagi saya sendirilah, saya berpendapat ada duit untuk dibelanjakan. Apa pengakhiran duit tuan-puan? Saya selalu ajar tuan-puan apa pengakhiran duit? Pengakhiran duit adalah untuk dibelanjakan. Tuan-puan ada duit, akhirnya apa akan berlaku? Tuan-puan pasti akan belanjakan. Apa pengakhiran emas? Pengakhiran emas yang baik adalah untuk apa? Untuk diwariskan. Sebab apa? Sebab emas adalah aset fizikal yang paling mudah untuk diwariskan. Mudah. Sebab sebagai contoh, tuan-puan ada 2 orang anak, tuan-puan ada emas bernilai 200 gram. Tuan-puan cuma bahagi senang je, tak perlu nak ada dokumen whatsoever. Apa yang tuan-puan perlu buat adalah tuan-puan cuma perlu bagi anak pertama 100 gram, anak kedua 100 gram. Simple tuan-puan.
sekarang dah ada akaun emas gap di mana tuan-puan boleh menabung untuk anak-anak di akaun emas gap masing-masing. Bila nanti anak tu umur 18 tahun, bila dia umur 18 tahun, bagi dekat anak, duhai anak yang ibu sayang, duhai anak yang ayah sayang, ini akaun emas gap awak, mak dan ayah dah simpan sejak bayi, so sekarang ambil dan sambunglah menabung. Bila kita dah bina platform, anak cuba sambung, keadaan lebih mudah tuan-puan. Alright, so jadi ingat jangan menabung kalau tak ada lebihan. Menabung emas pun tak boleh, menabung unit amanah pun tak boleh, menabung saham pun tak boleh, nak menabung lahar tanah pun tak boleh. Sebab syarat yang pertama untuk kita ada boleh menabung adalah kita kena ada positif cash flow atau lebihan wang tunai setiap bulan. Kalau duit kita setiap bulan duk habis kat sport rim kereta, duk habiskan dekat telefon, duk habiskan belanja awet, duk habiskan beli skincare saja, simpanan tak ada, muka saya cantik profil tak cantik pun kita tak boleh menabung. Sebab apa? Tuan-puan kena buat dulu structure keuangan untuk pastikan ada positif cash flow. Yang seterusnya, tuan-puan nak menabung emas, jangan menabung tanpa guru. Ini selalu saya cakap, serugi-rugi manusia adalah dia buat setiap perkara tanpa guru. So jadi tuan-puan pilih introducer. Tak pilih saya pun tak apa. Ada 55,000 lebih dealer dekat Malaysia ini dan yang mendidik ilmu emas public gold. Tuan-puan pilih mana-mana dealer yang tuan-puan suka asalkan tuan-puan menabung emas dengan ilmu. Yang paling saya bimbang adalah bila sesiapa saja buat keputusan untuk menabung dan melabur tanpa ilmu, sebab itu kita tersontut. Yang seterusnya dalam menabung emas adalah tuan-puan jangan menabung emas selagi tidak boleh didik hati dan juga emosi untuk bersabar dan tenang. Kenapa? Sebab emas dia bukan macam duit. Duit tuan-puan nampak RM1 sebagai contoh kan. Saya selalu tunjuk tabung berwarna saya. Okey, ini duit RM5 kan. RM5 macam ni, terbalik pula dah. Okey, RM5 macam ni. Bila tuan-puan menabung RM5 hari ni, besok tuan-puan tengok RM5 juga walaupun inflasi ada kuasa beli dia kurang, tetapi emas setiap hari dia ada naik turun harga dia. Sebab itu nak menabung emas, hati kena tenang. Harga nombor 2, nombor 1 gram kena bertambah. Setidak-tidak bagi orang yang paling modal kecil, tuan-puan menabunglah sebulan 100, nanti setiap setahun sekali tuan-puan boleh keluarkan 1 dinar. Alright, setahun sekali. 1 dinar ni nilai dia seekor kambing. Kalau tuan-puan ada 10 keping dinar, tuan-puan boleh tunaikan haji. Alright, so tuan-puan nampak apa yang saya nak cakap. Siapa bersama saya, sila komen faham ke tak faham. Sila komen kalau ada soalan. Sila komen kenapa takut sangat nak simpan emas ni. Takut simpan emas ni sebab apa? Ilmu tak ada. Orang dia takut sangat simpan emas sebab apa? Saya fikir, siapa nak beli emas saya? Okey, kalau emas public gold kita memberikan jaminan pasti beli balik emas jenama public gold, tak kira patah, kemek atau calar. Alright, tu dia Puan Hazita Abdul Rahman kata, faham puan, garangnya cikgu pagi-pagi ni kan Puan Hazita, bukan garang. Saya cuma impian saya adalah satu hari nanti saya nak lihat masyarakat menabung dan memiliki kekayaan dengan cara yang betul dan berilmu. Yang ramai lagi yang masih takut, simpan emas ni takut tak patuh syariah. Sebenarnya simpan cabang-cabang lain tu pun ada risiko riba. Emas memang betul, emas adalah item riba, sama jugalah dengan wang tunai tuan-puan. Jadi apa yang tuan-puan kena buat adalah simpan emas sehingga menyasarkan untuk bayar zakat. Suka saya ingatkan semua cabang, semua kekayaan adalah wajib zakat. Semua kekayaan, tuan-puan ada hartanah, tuan-puan ada ternakan, tuan-puan ada dusun, tuan-puan ada pokok-pokok, tuan-puan ada pinggan mangkuk antik, tuan-puan ada koleksi rare item helmet, tuan-puan ada apa ni? Wang tunai, tuan-puan ada unit amanah, tuan-puan ada saham, semua harta dan kekayaan kita wajib zakat. Tolong belanja love sikit tolong belanja love dan like kalau siapa bersetuju bahawa semua harta dan kekayaan kita wajib zakat. Tetapi dalam pengiraan emas, tuan-puan kena ada 85 gram. Kalau emas pelaburan 85 gram macam ni, 20 keping kalau dinar, 20 keping dinar bersamaan 85 gram, baru tuan-puan perlu bayar zakat.
Bukannya ada 1 gram. Macam ni 1 gram saya kadang-kadang nak tergelak bila orang tanya zakat. Saya tanya berapa gram emas ada? Dia kata ada 1 gram. Saya kata ada 1 gram belum layak bayar zakat. Sebab zakat ini adalah untuk orang-orang yang kaya. So jadi apa tuan-puan kena buat? Tuan-puan kena menabung 1 gram ni sampai capai 85 gram perlu baru boleh bayar zakat. Sekiranya tuan-puan simpan sebulan 1 gram tuan-puan nak kena tunggu 85 bulan baru perlu bayar zakat. 85 bulan tu berapa lama tuan-puan? 85 bahagi 12 sebanyak 7 tahun. Dan bukan tahun 7 tuan-puan bayar. Tuan-puan perang pula emas ni 12 bulan baru tuan-puan bayar zakat. Sekiranya 1 gram sebulan tuan-puan simpan. Kalaulah tuan-puan menabung RM100 je. Sebulan RM100 je simpan 0.3 gram. 0.3 gram RM100 je. Alright. RM100 ni apa yang tuan-puan buat adalah tuan-puan akan dapat 1 dinar setahun kan? 20 tahun baru cukup haul sebanyak 20 dinar atau 85 gram untuk zakat. 20 tahun tuan-puan. Kalau sebelum tempoh tu tuan-puan tak capai 85 gram sebenarnya tidak tertakluk kepada zakat. So kena faham ni. Kena faham ya. So maksudnya berapa nilai 85 gram ni? 85 gram darab sekitar harga 260 purata adalah antara lebih kurang nilai emas itu 22,100. Alright. So Tuan Samli Guntul komen kata public gold macam MLM. Boleh komen tak? Public gold bukan okey dia macam ni Public gold dia cuma menyediakan pendidik macam saya, pendidik emas yang patuh syariah dan public gold bayar gaji saya. Sama macam kita bekerja dekat pejabat. Alright, tuan-puan pergi bekerja dekat pejabat, tuan-puan buat bisnes MLM ke? Sebab majikan bayar gaji? Tak tuan-puan. Kalau MLM, saya nak sebut susah, MLM memberikan pulangan sebanyak 7%, 10%, 5%, 20% dari ejen dia. Tetapi public gold tahu tak berapa dia bayar dekat kami ni. Kami dealer yang mendidik siang malam bagi ilmu emas percuma yang betul pada tuan-puan. Public gold cuma bayar 1% bagi normal dealer, 1.5% bagi priority dealer dan 2.0% bagi master dealer macam saya. Kecil je tuan-puan. Kecil saja sebenarnya kalau kita tengok struktur itu. Dan LMM tu dari mana? Sebab apa? Sebab public gold yang bayar gaji kita. Gaji pun kecil saja. 1%, 1.5%, 2%. Nanti orang tuan-puan kata, oh patutlah nak mendidik sebab dapat gaji. Siapa nak bekerja percuma tuan-puan? Siapa nak bekerja percuma? Hari ni cuba komen. Ada tak pagi ni sesiapa nak masuk office, nak bagi tahu dekat bos, saya bekerja sebab saya suka bekerja tapi tak payah bayar gaji. Tolong komen. Ada orang sanggup tak bekerja tak ada gaji? Bekerja siang malam mendidik, sanggup tak bekerja tanpa gaji? Itu saja Tuan Samli Gontul. Yang selebihnya tak ada. Sebab apa? Sebab dealer public gold kita tidak dibenarkan ambil pun duit siapa-siapa. Kalau tuan-puan mendaftar akaun emas gap, tuan-puan bayar 262 hari ni sebagai contoh. Okey, bayar 262. 262 itu dibayar direct ke akaun emas public public gold, ke akaun public gold, dan selepas itu kita akan masukkan gram itu ke akaun simpanan emas tuan-puan. Bukan masuk ke akaun dealer. Dealer tak ambil 1 sen pun duit tuan-puan. Kami dibayar gaji oleh public gold itu saja. Saya tak ada benda nak sorok. Sebab itu dalam tim saya, bila menyertai tim saya bagi tahu macam mana cara nak menjana pendapatan pasif melalui public gold. Sebab bagi saya tak perlu sembunyikan apa-apa. Kalau tuan-puan kaya, saya tak ada masalah. Tuan-puan miskin pun saya tak ada masalah. Tapi yang usaha saya ni adalah sebab saya sendiri menabung emas public gold dan saya sendiri melihat kebaikan emas public gold. Antaranya kebaikan yang paling ketara adalah public gold pasti memberikan jaminan belian balik. Saya pernah jual emas 150 gram untuk selesaikan bayaran hutang rumah saya. Itu yang kita kata pairkan hartanah dengan rumah tu. Orang yang tak tahu dia kata, oh Kak Lopa tak ada pengalaman lah tu beli rumah. Yelah dek oi, akak dah adalah, tak adalah banyak tapi adalah beberapa rumah. So, bila saya pernah jual 150 gram untuk beli rumah, untuk selesaikan bayaran rumah dan jadikan sedikit modal untuk tambah rumah yang seterusnya. Bila saya jual 150 gram tu, public gold tak tanya saya kenapa jual. Tak payah jual, tak boleh jual, tak ada. Public gold
Bila saya klik saya nak jual di akaun emas Gap, saya tak keluar pun 150 gram. Nak pegang 150 gram saya malas, agak berisiko kan, banyak juga tu kan. So jadi saya klik ke akaun ke akaun Gap, transfer bayaran ke akaun bank saya. Tak ada dia tanya apa-apa sebab Public Gold memberikan jaminan pasti beli balik emas jenamanya. Itu kalau gram tu di akaun emas Gap. Bagaimana pula kalau gram emas itu di tangan? Sama tuan-puan. Katakan gram emas macam ini kan, sebab saya dah sampelkan dengan tuan-puan duk bertahun-tahun. Jadi emas ni selalu jatuh. Dia dah kemek patah, dia dah macam sumpit kan. Macam apa kita nak panggil sumpit lah kan. Lama memelik. So jadi dia macam sumbing. Dia sumbing, dia macam patah, pecah sikit dekat hujung. Alright. Bila dia pecah sikit dekat hujung ni, apa yang saya buat adalah kalau saya nak jual, Public Gold tetap beli emas saya. Tak kira lah dia patah pun. Kalau dia patah 2 pun. Kalau tuan-puan ada duit RM5 terkoyak ni laku tak? Emas kalau dia jadi debu ke, dia patah, dia cala pun, Public Gold pasti beli balik. Kalau tuan-puan beli emas di kedai emas, Tokey kedai emas tak janji nak beli balik emas tuan-puan. Dia tak janji. Kata dia pasti beli balik emas tuan-puan. Tetapi emas Public Gold dia pasti beli balik. Alright. So jadi soalan seterusnya Puan Jarnah tanya, mic bulus ni beli kat mana? Okey, mic bulus ni suami saya yang belikan dekat PG Mall. Alright, dekat PG Mall beli je sebab dia macam menyerap bunyi lah katakan, sebab saya tinggal di kawasan perumahan. Rumah saya corner lot. Bila rumah saya corner lot, kata suka lalu lalang. So kalau saya tak pakai mic ni, tuan-puan akan dengar bunyi kemeriahan. Kadang-kadang kereta lalu, kadang-kadang lori lalu untuk kolek sampah, kadang-kadang orang mesin rumput sebab rumah corner lot, rumput paling besar. So orang mesin lambat lah. So jadi tuan-puan akan dengar bunyi. So bila pakai ni insyaAllah tuan-puan tak dengar sangat kan. So macam itulah. Alright. Waalaikumsalam kepada Puan Lopa. Nur Hidayah kata anggaplah saving wang untuk diri sendiri sebab kita bertanggungjawab terhadap perusahaan. Betul. Siapa yang bertanggungjawab ke atas kita, terutamanya kaum wanita? Yang bertanggungjawab ke atas kita adalah diri kita sendiri. Berhentilah puan-puan, berhentilah para isteri duk nak merintih cerita kita seolah-olah kita ni mangsa yang paling sedih dekat dunia. Padahal kita boleh mula menabung sikit-sikit. Kalau hari ni ada kaum wanita yang muflis, yang bankrupt, yang sekarang ada rekod insolvensi, apa yang puan-puan boleh buat? Puan-puan mulalah menabung emas sebab puan-puan tak boleh menabung dalam institusi lain. Simpanlah emas. Simpan tu, jangan duk fikir benda lain, fikir untuk persaraan diri. Sebab apa? Suami kita ni pinjaman tuan-puan. Kalau ungka betina tak ambil, Tuhan ambil. Kalau Tuhan tak ambil, ungka betina ambil. Sebab apa? Dalam rumah tangga bercerai itu pasti. Sama ada kita cerai hidup atau kita cerai mati. Orang duk kata, Kak Lopa hari-hari duk cakap pasal perceraian. Hari tu yang elok sajalah. Masih ni saya nak cakap. Kalau kita bercakap fakta, kita cakaplah 1000 kali, 1,000,000 kali, atau kita tak bercakap langsung. Kalau dia nak jadi, dia jadi juga. Kalau suami tu, puan-puan nak cerai, puan-puan dia cerai juga. Kalau isteri tuan-tuan nak tinggalkan, tuan-tuan dia tinggal juga. So jadi sebab itu kita kata baik suami, baik isteri, tolong bina persaraan sendiri. Saya secara peribadi, bila suami saya setiap kali nak beli hartanah, setiap kali nak buat pelaburan ASB, unit trust, amanah saham dan juga emas, saya sentiasa galakkan. Sebab apa? Saya selalu bagi tahu dia, walaupun isteri anda ini HR manager, ada pemilik perniagaan emas dan pelabur di dalam beberapa cabang, tapi harta saya tak semestinya hak awak. Mana tahu jodoh saya pendek dengan awak buatlah persediaan sendiri. Sebab apa? Sebab saya cinta suami saya tuan-puan. Bila saya cinta suami saya tak nak satu hari nanti kalau ditakdirkan jodoh saya dengan dia pendek, dia hidup susah. Saya tak nak. Saya nak kalau dia tak ada jodoh dengan saya pun dia hidup senang. Sebab ultimate percintaan dan kebahagiaan ni sebenarnya adalah bila kita dapat tengok orang yang kita cinta itu bahagia. Boleh So nampak ini yang saya nak bagi tahu. So jelas So jadi kenapa para isteri belum simpan emas? Hari ni kenapa belum simpan? Tolong tulis kenapa belum simpan. Kalau belum simpan sebab duit tak ada, kalau
duit tak ada lagi kena simpan emas. Maksudnya kalau tuan-puan dah menabung duit selama 2 tahun bekerja, dah menabung duit bocor, menabung duit tak lekat, menabung duit bocor, menabung duit tak lekat, tuan-puan belajar simpan emas. Sebab apa? Ramai penyimpan emas dah terbukti lebih bocor wang. Tetapi syarat untuk menabung baik emas, baik hartanah, baik unit trust, baik unit amanah. Unit amanah, unit trust sama lah, cuma bahasa Inggeris, bahasa Melayu jangan tertukar. So jadi bila tuan-puan nak menabung, apa yang tuan-puan perlu buat? Kena structurekan gaji, semak profil keuangan, pastikan ada positif cash flow. Kalau dah semak dari structure, masih lagi negatif cash flow, nak buat apa? Apa yang tuan-puan perlu buat adalah tuan-puan kena perlu mula untuk membina pendapatan kedua. Carilah bisnes dropship apa sekalipun. Alright, carilah bisnes apa sekalipun. Sebab apa? Allah dah kata, aku tak akan ubah nasib mana-mana kaum kecuali kaum itu ubah nasib dia sendiri. Alright. So baru ni saya dijemput untuk berkongsikan ilmu, cara untuk menabung, untuk memastikan kita mampu buat kurban setiap tahun. Kenapa? Sebab kurban dalam Islam adalah sunat muakkad. Jadi apa yang saya cerita dekat situ adalah sekiranya tuan-puan berdisiplin menabung RM100, RM100, setahun tuan-puan dapat 1 dinar, sama ada di akaun ataupun di tangan, terpulang, simpan kat mana. So apa yang tuan perlu buat adalah tuan-puan dah boleh buat kurban, dah dapat seekor kambing dah sebenarnya. Nampak tak? So tuan-puan nampak sebenarnya semua orang mampu nak buat kurban setiap tahun. Okey, Puan Adibah Suki dia tanya macam mana, saya baca soalan macam mana nak explain dekat kawan yang nak jual emas 1 gram lebih untuk bayar sewa rumah sebab dia tak ada duit sangat. So ini contoh yang menabung tanpa ada persediaan ni tuan-puan. Sebab itu yang saya kata bila kita nak menabung emas, yang pertama kena ada lebihan cash flow. Tak boleh menabung emas guna duit nak makan. Tak boleh nak menabung emas guna duit yang untuk kegunaan bayar rumah. Tak boleh guna emas, menabung emas guna duit nak bayar taska anak. Tak boleh. Ini salah. Puan Adibah Suki, kalau dia baru ada 1 gram dan dia dah kata dia nak kena jual sebab nak bayar rumah sewa, tak apalah, suruh dia jual. Sebab apa? Emas adalah untuk menabung emas kita kena ada lebihan cash flow. Sepatutnya kita kena ada dulu minimum RM1,000 duit tu wang tunai. RM1,000 banyak ni lah. Nak simpan RM1,000 payah tak payah sebab saya rasa tak susah. Saya simpan RM1,000 ni tambah mewarna je tuan-puan. Setiap kali ada duit RM5, ada duit RM20, orang dah hijau, saya masuk dalam plastik ni. Saya tak pernah guna. Saya terpaksalah potong belanja saya tapi saya tak guna. So jadi dapatlah RM1,000. RM1,000 ni dah cukup ada RM1,000. Okey, baru mula menabung emas. Supaya kalau RM1,000 ada masa tu nak bayar duit sewa buat whatever, dia baru bayar. Alright. So Puan Adibah, kalau dah sampai tahap kata dia dah tak ada duit nak bayar sewa, dia tak ada duit sangat, suruh dia jual emas tu, jangan ada emosi dekat emas tu. Cuba di masa depan kita kena didik masyarakat bagi tahu nak simpan emas, tuan-puan kena ada persediaan wang tunai dulu. Alright. Apa potensi kenaikan emas? Mudah tuan-puan. 20 tahun lepas emas cuma bernilai, 20 tahun lepas mungkin 18 ke RM20. 15 tahun lepas bernilai antara sekitar RM50. Hari ini nilai emas adalah RM262. Kenaikan emas secara purata setahun 10%. So bagi penyimpan emas yang berilmu, dia tahu dia kena simpan emas jangka masa yang panjang. Minimum lah, tolonglah minimum konsisten 3 tahun. Selepas 3 tahun baru buat keputusan nak jual ke tak jual. Waktu itu saya jamin tuan-puan akan nampak kuasa dan impak simpanan emas tu sendiri. Simpan dia akaun emas sikit. Simpan lupa 3 tahun. Simpan lupa 3 tahun. Simpan lupa 3 tahun. Simpan lupa 3 tahun. Lepas 3 tahun baru tuan-puan tengok dekat mana tuan-puan nak menabung, nak decide nak jual ke. Selalunya orang yang simpan emas 3 tahun secara konsisten, tahun keempat apa yang dia buat, sekiranya dia nak guna duit, dia tak akan jual emas, dia akan pajak emas. Sebab apa? Dia dah faham game emas.
Nampak So nampak. Saya nak akhiri session. Boleh komen tak siapa lagi masih bersama saya. Alhamdulillah setiap kali saya bilang ramai sentiasa bersama saya. Ramai rakan-rakan yang tag kawan-kawan lain. Ini bermakna tuan-puan Suslit sentiasa nak buat dua perkara. Tuan-puan nak buat baik dan tuan-puan nak jadi kaya bukan untuk diri saja. Untuk masyarakat juga, nak pastikan masyarakat bijak. Ada orang tuan-puan, saya bagi link. Inilah ilmu mat. Dia kata apa? Maaf dia tak berminat. Saya dah tahu dah. Dia belum faham. Satu hari nanti bila dia mencintai ilmu, dia akan nampak sebenarnya semua orang boleh kaya. Kita marhin, gaji kita bin 40 sekarang. Tapi kita tak tahu 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 15 tahun lagi, mungkin kita jadi M40 atau T20. Jadi hari ni kita kena cari ilmu, kita kena belajar supaya kita bersedia. Bila kita dah berduit, dah ada positive cash flow, kita tahu nak buat apa duit kita. Ramai orang dia tidak ada ilmu pengurusan kewangan, tiba-tiba dia dapat harta pusaka, duit tu habis sekelip mata. Ramai orang tak ada ilmu keuangan, bila tiba-tiba dia umur 55 tahun, dia keluar KWSP mengeluarkan data bahawa lebih 75% pesara KWSP yang mengeluarkan duit KWSP habiskan duit tersebut dalam tempoh 3 tahun. Punca dia apa tuan-puan? Selama ni kita duk sibuk fikir pasal best cream mana, ubi mahal kita macam mana, sibuk nak berbini 2-3, sibuk nak bercantikkan muka, nak bercakap pasal skincare sampai tak ada simpanan. Ini masalah orang kita. Alright, ini masalah orang kita. Cik Norma, Puan Cik Norma Mak Taib kata adakah yang terbaik untuk tukar duit anak kepada simpanan emas? Cik Norma, dia macam ni, saya galakkan untuk dana pendidikan anak simpan di 2 tempat ini. Nombor 1 SSPN, nombor 2 akaun emas gap. SSPN dan akaun emas gap. Kenapa? SSPN ibu bapa dapat pengecualian cukai. Ini saya buat Saya simpan di akaun SSPN, saya dapat pengecualian cukai, duit pengecualian cukai saya masuk ke akaun emas gap. Alright, duit di akaun emas gap apa saya buat? Kalau satu hari itu cukup banyak, saya boleh keluarkan beli tanah untuk anak saya. Atau saya boleh bagi dia orang emas itu untuk mereka berkahwin, untuk mereka beli rumah pertama, untuk mereka beli kereta pertama, atau untuk mereka sambung belajar universiti tanpa perlu buat pinjaman pendidikan. Sebab matlamat saya dalam membina kekayaan adalah untuk membina kekayaan yang boleh diwarisi. Saya nak macam ramai kawan-kawan saya, kaum Chinese, dia kata apa? Orang Cina dia kata, simpan bila dia orang membina kekayaan bukan untuk generasi mereka. Mereka membina kekayaan supaya generasi seterusnya kaya. Sebab itu seorang Chinese meninggal dunia, dia orang katalah, seorang Chinese meninggal dunia melahirkan seorang jutawan. Kita masalah masyarakat kita, saya kecewa juga kadang-kadang bangsa saya lah, kaum saya, warna saya kan, segelintir tak semua. Segelintir kita adalah bila kita tinggalkan hutang, kita tinggalkan waris yang miskin. Sepatutnya kita kena contohi rakan-rakan kita yang berbangsa Chinese ni, yang bangsa Cina, mereka kumpul kekayaan dengan niat untuk mewariskan kekayaan. Bila kita tinggalkan waris kita yang tidak menyusahkan orang, itu lebih baik insya-Allah. So jadi Cik Norma Mak Taib, saya menjawab soalan sebaik-baiknya simpan di 2 tempat saya galakkan. Of course kan nak simpan ASB hartanah tak ada masalah, sebab saya sendiri membelikan anak-anak saya, setiap seorang anak saya belikan 2 hartanah. So 1 unit kondominium, 1 unit bertanah. Sekarang saya sewakan hartanah-hartanah ini, satu hari nanti bila saya dah habis bayar, saya tukarkan kepada anak saya yang 2 orang ni. So saya ni kalau boleh beli hartanah beli. Tapi kalau orang yang bajet kecil, apa yang tuan-puan perlu buat adalah cuma simpan untuk anak, untuk pendidikan anak. 1 simpan di akaun emas gap sebab di simpanan jangka panjang. Anak kita baru lahir, nak masuk universiti lagi 18 tahun. Ini perfect. Ini sangat perfect simpanan emas tuan-puan. Sebab emas dia kalau lebih daripada 10 tahun memang sangat powerful emas. Melebihi mana-mana institusi lain. So kalau simpan di akaun emas gap 1 dan simpan di SSPN. Bila SSPN declare income tax. Dapat refund income tax, jangan pergi bercuti, jangan tukar sport rate, jangan renovate rumah, refund income tax masuk balik ke akaun emas gap. Ini cara saya buat. Alright, so menjawab soalan so akaun emas gap anak saya 2 tu bawah nama suami saya sebab selantaklah biar ayah dia yang menyimpan kan. So takkan mak je asyik duk fikir pasal anak, so saya biar suami saya duk buang dekat anak saya. So
akaun masjid dan akaun anak-anak bawah penjagaan dia adalah suami saya, dan akaun ASP Hartanah di bawah nama saya untuk anak-anak. Bila dah sampai masa, kita serah ke anak-anak. Ramai orang dia kata apa, habis nanti anak jadi jahat lah. Tuan-puan, harta tak menjadikan sesiapa jahat. Kalau dia jahat, dia tetap jahat. Kalau dia anak derhaka, dia miskin pun dia tetap derhaka. So jadi apa yang kita buat sebagai ibu bapa, kita rancang untuk anak-anak kita tanpa mengharapkan pulangan. Kita just tak apalah. Kalau dia nak berbakti kat kita, dia nak balas jasa, dia balas lah. Dia tak nak pun ikut suka dia lah. Sebab bagi saya dah buat yang terbaik untuk dia. Kalau dia tak nak menjadi anak yang terbaik untuk saya, itu dia punya masalah lah. Dia lah menjawab dengan Allah. Macam saya dah usahakan yang terbaik dalam kapasiti saya sebagai ibu. Alright, so jadi nampak alright, so ini saja. Ya Allah subhanallah, nak habis session, tak habis-habis. So jadi ni nak habiskan session. So tolong tanya diri dua perkara tuan-puan. Dalam kita membina kekayaan, tolong jangan ambil hak sesiapa, jangan ambil hak siapa. Selalu abah saya dulu, arwah abah saya dia pesan apa, kalau nak mati dengan bermaruah, jangan ambil hak orang. Jangan ambil hak orang, jangan rampas hak sesiapa. Kalau nak hak sesiapa, cari cara ambil secara halal dan keizinan atau cara yang betul. Rezeki Allah ni luas. Cara untuk mendapatkan duit dengan jalan yang halal lebih mudah daripada cara mendapat duit dengan jalan yang halal. Alright, cara jalan yang haram. So jadi tolong tanya diri dua perkara hari ini. Nombor satu, apa yang kita nak buat hari ini untuk tambahkan kebaikan kita dunia akhirat, dan apa yang kita nak buat hari ini untuk tambahkan kekayaan kita dekat dunia akhirat. Kenapa? Sebab kita nak dua perkara. Nombor satu, kita nak kaya dunia akhirat. Nombor dua, kita nak bahagia dunia akhirat. Kita nak kaya dan bahagia. Bukan kita nak kaya dan tak bahagia. Orang kata baik miskin janji bahagia. Saya kata tak nak saya. Saya nak baik kaya janji bahagia. Tak payah pilih antara kekayaan dan kebahagiaan. Kita ambil dua-dua. Jangan pilih. Kalau wanita, saya suka skincare, fine. Pilih jadi cantik juga. Sesiapa follow saya lama tahu saya sangat menjaga kulit saya. So pilih cantik juga. Jadi cantik, bersih, sihat, wangi. Jadi kaya, jadi bahagia. Tak payah pilih tuan-puan. Kalau kita boleh dapatkan semua, jangan pilih sayang-sayang semua. Alright? So salam sayang semua. Ampun maaf lebih kurang. Macam biasa, seperti mana saya sentiasa memaafkan dan menyayangi tuan-puan. Seperti mana saya menerima bahawa kita semua manusia, kita punya kelemahan, kita punya kelebihan, dan saya juga berharap tuan-puan melihat saya dengan cara yang sama. Tuan-puan juga meraihkan saya dengan cara yang sama, bahawa Kak Lopa bukan manusia sempurna. Hari ini, besok, masa lepas saya banyak buat dosa. Jadi apa yang saya impikan cuma kita saling menerima kelemahan masing-masing dan kita sentiasa saling menegur dan juga belajar. Semoga apa, satu hari nanti tuan-puan duk berjalan dekat jannah, dekat syurga, berjalan tengok pemandangan syurga yang subhanallah indah yang dekat dunia tak ada. Duk tengok sungai mengalir, sungai susu, tiba-tiba tertempak dengan saya. Tegur saya, ini ke Kak Lopa yang dulu duk bercakap popek-popek dekat Aibillah, memberikan saya ilmu sedikit. Alright, kita tak layak masuk syurga tuan-puan. Tapi bila kita berusaha buat kebaikan begini, kita tidak tahu usaha mana yang Allah pandang. InsyaAllah ini perjuangan saya. So saya harap tuan-puan sentiasa bersama saya. Apa yang tuan-puan perlu buat mudah saja. Cuma share sahaja Aibillah ini. Kalau tuan-puan tak mampu nak buat Aibillah, tak mampu nak berkongsi ilmu, tuan-puan share Aibillah ini. Kongsikan ilmu dengan orang-orang lain. Manalah satu ketik ini boleh merubah kehidupan rakan-rakan dan ahli keluarga di world tuan-puan. So ini juga adalah salah satu daripada cara untuk kita membuat kebaikan dengan corak yang paling simple dan mudah. Alright, so salam sayang semua. Assalamualaikum. Tolong komen bye. Saya nak bye semua orang dalam 2-3 saat. Sayangnya saya dekat tuan-puan. InsyaAllah kalau sesiapa follow saya lama tahu saya mendidik dalam rumah ni bukan sebab duit, sebab insyaAllah saya punya kekayaan sendiri, tapi ini adalah untuk saya memberikan tuan-puan usaha untuk memastikan tuan-puan dapat ilmu yang betul dalam emas. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye.